Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ila faslil lughah al-arabiyyah al-mu'asirah للسنة الخامسة. موضوع اليوم والموضوع الأول: الناس سواسية كأسنان المشط. هدف من دراستنا اليوم هو تحديد الأفكار الرئيسة من النص المقروء شفهيا. Menentukan isi penting bagi teks yang dibaca secara syafawi. Okay, ini teks daripada buku teks muka surat 2. Okey, ada siapa yang nak baca tak teks ni? Perenggan pertama. Tafadhali. Ada siapa nak baca? Setiap perenggan saya nak seorang baca. Kita ada Adriana, tafadhali. Iqra'i. Ada 5 ni perenggan ni. Seorang satu baca. Okey. Tafadhali. حقوق الإنسان في الإسلام. في الإسلام أنواع كثيرة من الحقوق التي يقبلها ديننا الحنيف للإنسان، منها حقوق الحياة وحقوق المساواة وحقوق الحرية وحقوق الكرامة وحقوق الكرامة وحقوق التملك وحقوق التعليم وحقوق الأعمال وحقوق التعبير عن الرأي. وهذه الحقوق كلها تتم ممارستها في ضوء مقاصد الشريعة الخمسة التي حددها في الإسلام، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. Okey, syukran Adriana. Okey, ma yaqra al-fikra as-saniyah. Akila, tafadhali. Akila. إن الحق الحياة الأول الحق أقره الإسلام للإنسان، ولذلك فقد حرم الإسلام قتل الآخرين والانتحار والإجهاض، ولقد أباح الإسلام المحظورات للحفاظ على الحياة مثل الأكل أو شرب من محرمات في حالة تعرض فرد لمرض أو جوع أو عطش شديد. Okey, syukran ya Akila. Okey, ma yaqra fikra as-salisah. Fikra as-salisah. Saya. Siapa nama? Sakinah. Sakinah, tafadhali. أما حق المساواة فهو التساوي أمام الشرع والقانون من ناحية الحقوق والواجبات والامتيازات والحماية للجميع مثل الممارسة بالعادة والتقاليد والأديان مع الاحترام للآخرين. Okey, itu perenggan yang ketiga. Fikrah Rabi'ah, ma yaqra, tafadhali. Saya. Nisa, tafadhali. أما حق المساواة فهو التساوي أمام الشرع والقانون من ناحية الحقوق والبرهان ketiga Hazah. Betul. ويؤدوا. Yang tu ke? Wayu'addu, betul. ويؤد حق الحرية من أكثر الحقوق ارتباطا بالإنسان لأن الله خلق بني آدم أحرارا، والناس يتمتعون بالحقوق والمميزات التي تمنع التمييز العنصري والاسترقاق والاستئباد، وتعزز السواسية بين البشر بغض النظر عن ألوانهم وأجناسهم. قال علي رضي الله عنه: لا تكن عبدا غيرك وقد جعلك الله حرا. ولقد تأكدت المبادئ الإسلامية بحق الكرامة، حيث اعتبرت الإنسان خليفة في الأرض وصاحب أمانة ولد من أجل إمارتها وفق المبادئ الاجتماعية المشتركة.
المشتركة. ممتاز. أوكي، من يقرأ الفكرة الأخيرة؟ تفضلي. Saya Ustazah. تفضلي فرهانة. وأما حق التعليم وحق العمل فهما يدلان على احترام الإسلام للناس في ممارسة حياتهم اليومية في طلب العلم والعمل بضمان تطور حضارتهم الفكرية والعلمية والمالية ويهتم الإسلام بحق التملك لإشباع حاجاتهم الإنسانية مثل البيع والشراء والتجارة ويتكفل بحرية التعبير في إبداء الرأي عن طريق كتابة أو كلام مثل تعبير عن قضية اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية في المجتمع. وهكذا اعتنى الإسلام بالإنسان وحقوقه في كافة مجالات الحياة. Okey, mumtaz. Okey, qad qara'na kullu min hazihi al-fikra. Okey. Al-an nahnu nafham wa nufassir al-kalam fil fikrah. Kita nak baca dulu fikrah dengan kefahaman. Sebab kalau kita tak faham, kita tak boleh nak keluarkan isi penting daripada teks ini. Okey, jadi daripada kumpulan 1 hari tu dia dah tulis kat saya kat sini. Dia dah hantar tugasan dia. Kita bacakanlah betul tak terjemahan kawan ni. Kalau terjemahan kawan awak ni betul dan tepat, saya akan scan dan hantar pada grup lah. Okey, tajuk dia hukukul insan fil Islam. Hak insan dalam Islam. Okey. Fil Islam anwa'un kasirah minal hukuk. Di dalam Islam terdapat banyak jenis-jenis hak. Allati yakfuluha, yang menjamin dinunal hanif, agama kita yang lurus. Lil insan, untuk manusia. Okey, kejap ya. Saya rasa yang lebih tepat kita kata dijamin. Yang dijamin oleh agama kita. Sebab agama tu akan jadi fa'il. Yang dijamin oleh agama kita yang lurus untuk manusia. Minha, apa hak yang ada dalam Islam? Hakul hayat, hak untuk hidup. Okay? Hak untuk hidup, hak kehidupan. Apa lagi? Hakul musawat, hak persamaan. Antara manusia ni ada persamaan. Hakul huriyat, hak kebebasan. Hakul karamah, hak kemuliaan. Hakul tamalluk, hak pemilikan harta. Maksudnya kita berhak memiliki harta. Hakul ta'lim, hak pendidikan, hak untuk belajar. Hakul amal, hak untuk bekerja. Hakul ta'bir anil ra'i, hak memberi pandangan. Kita boleh berhak memberi pandangan. Tapi semua hak-hak ni dia masih lagi ada lah. Dia punya penerangan dia dan juga ada dia punya penjelasan dia lah. Macam kita kata memberi pandangan. Tak bolehlah kita beri pandangan tu ikut suka hati kita. Kita berhak bagi pandangan. Semua orang kena dengar cakap kita. Bukan begitu. Ya, dia ada dia punya batas-batasan dia lah. Dan bagaimana cara kita mengeluarkan pandangan tersebut sehingga bersesuaianlah dengan agama kita. Okey. Hazihil hukuk, hak-hak ini kulluha tatimmu mumarasatuha. Okey, kulluha tadi kesemuanya lah. Kesemua hak-hak ini okey, menyempurnakan 5 tujuan syarak, maqasid syariah. Maqasid syariah ni ialah prinsip-prinsip yang ada dalam syariah Islamiah yang untuk menjaga manusia lah. Ada 5 dia. Apakah dia 5 prinsip tersebut? Iaitu hak hifzuddin, menjaga diri. Hifzuddin menjaga agama. Menjaga agama. Wan nafs, menjaga diri.
menjaga diri itu termasuk menjaga nyawa. Menjaga nyawa. Setiap yang bernyawa ni ada hak dia dalam Islam. Wal aql, dan akal. Wan nasal, dan keturunan. Wal mal, dan harta. Jadi dalam kat bawah ni, dekat perengan-perengan yang lain ni, diterangkan satu persatu hak tu. Apa dia hak dalam Islam. Okey, mari kita teruskan kepada perenggan yang kedua. Inna haqqal hayat awalu. Sesungguhnya hak pertama dalam kehidupan, awalul haq. Apa nama dia? Haqqu al-hayat. Hak kehidupan ni adalah hak yang pertama dalam kehidupan lah. Okey. Okey, terjemahan kat kawan awak ni dia kurang tepat. Okey. Saya tuliskan terus. Inna haqqul ayat, sesungguhnya hak kehidupan. Awalu haq. Hak pertama, aqarrahul Islam, yang diperakui oleh Islam. Hak untuk hidup tu, nyawa tu adalah hak yang pertama diperakui oleh Islam. Lil insan maksudnya kepada manusia. Okey. Kemudian walizalika, oleh itu dan demikian itu, izalika maksudnya oleh itu. Okey. Faqad haramal Islam telah mengharamkan qatlal akharin. Membunuh orang lain, bunuh orang kan, diharamkan dalam Islam. Wal intihar, membunuh diri. Wal ijhad, dan pengguguran janin. Janin ni memanglah dia belum jadi manusia tapi dia bernyawa. Jadi tak boleh kita nak gugurkan kandungan. Kecuali atas sebab-sebab kesihatan dan sebagainya lah. Disangkan doktor contohnya berlaku komplikasi, ibu anak tu dalam keadaan bahaya. Jadi boleh ni lah. Itu lain cerita. Ni kalau sihat walafiat tiba-tiba nak gugurkan kandungan, hukum dia haram. Walakad abahal Islam mengharuskan al-mahzurat. Al-mahzurat. Mahzurat ni apa? Okey, kat sini kurang tepat dah yang kawan awak bagi ni. Okey dia. Apakah dia al-mahzurat? Larangan. Okay? Islam telah mengharuskan larangan untuk menjaga kehidupan. Mislu, contoh apa? Nak jaga hidup ni, nyawa ni, apa yang Islam tentukan? Makan. Contohnya boleh makan, kan? Minum, kalau tak makan tak minum mati. Macam itulah. Minal muharramat, daripada perkara-perkara yang diharamkan. Maknanya kena makan, tapi makan minum tu kena elakkan daripada benda-benda yang diharamkan dalam Islam. Kena makan benda yang halal dan thayyibah. Fi halati ta'arud, dalam situasi yang darurat. Seperti limaradin, sebab sakit. Auju, ataupun terlalu lapar. Au atas syadid, atau yang terlampau dahaga. Ini makan minum benda yang dibenarkan dalam Islam untuk menjaga kehidupan. Kemudian, maksudnya kita ni kalau berlaku kedarurat, kita boleh makan dan minum benda yang diharamkan. Itu hanya semasa darurat sahaja. Bukan maknanya haram qat'an lah. Macam tu.
Dia dalam dua situasi. Keadaan biasa tak ada perang, maka harus makan benda lain dan haram makan benda-benda yang haram. Tetapi apabila keadaan darurat, kalau yang ada adalah makanan yang haram, contohnya yang ada binatang yang haram, ada babi ke, kan ada anjing ke contohnya, makanan yang tak boleh makan, ada kucing ke contohnya, tapi yang tu je yang kita ada untuk meneruskan kehidupan, tu boleh dimakan. Okey, perenggan yang keseterusnya. Okey. Amma hakul musawat. Okey, apa lagi hak yang diberi dalam Islam terhadap manusia adalah hak persamaan. Sama rata. Apa dia sama rata? Kesamaan-persamaan ni itu at-tasawi al-masyara', sama di hadapan undang-undang, peraturan dan hak-hak larangan. Okey, kat sini maksudnya kita ni sama je kan, orang kaya ke, orang miskin ke, bangsa apa sekalipun sama je di hadapan hukum Allah. Tetap juga akan dihukum lah, maksudnya itu. Undang-undang dan peraturan. Okey. Dari segi apa yang sama? Minahiyah hak. Saya rasa kawan-kawan tak terjemah dengan tepat lah. Ada banyak perkataan yang tak terjemah pun. Okay, hak-hak. Lepas tu wal wajibat dan kewajipan. Wal imtiyazat dan kecemerlangan. Wal himayah dan perlindungan. Lil jami' kepada semua orang. Mislu, contoh, mumarasatul adat, mempraktikkan. Mumarasah maksudnya mempraktikkan. Al-adat wa taqalid, adat dan tradisi, wal adyan dan agama, ma'al ihtimal akharin, pada masa yang sama menghormati orang lain, ihtiramul akharin. Seterusnya wa yu'adu, okey, dan menganggap dan dianggap, dikira. Hakul hurriyah, hak kebebasan, min aksaril hukuk, daripada ataupun antara aksaril hukuk, hak yang paling banyak hak yang paling banyak irtibatan, berkaitan, bil insan, dengan manusia. Di annallah, kerana Allah, khalaqa bani Adam, menciptakan bani Adam, manusia lah, ahraran, secara bebas. Lahir kita ni semua lahir secara bebas. Sebab itulah bila Islam datang, dia telah mengharamkan pengabdian lah. Kan hamba abdi ada zaman jahiliah kan. Tu yang tak ada sikit-sikit tak ada, dibebaskan lah semua hamba-hamba tu. Okay. Wan nas yatamatta'una bil hukuk, dan manusia yatamatta'una menikmati bil hukuk wal mumayyizat, dengan hak, wal mumayyizat, dan mumayyizat ni maknanya keistimewaan. Mumayyizat ni keistimewaan.
allati tamna, yang menghalang. At-tamyiz al-unsuri, perbezaan antara kaum. Membezakan yang ni bangsa ni bagus, bangsa ni tak bagus kan. Perbezaan antara kaum. Wal istirqaq, perhambaan. Wal isti'bad, dan sama juga. Perhambaan dia, perkataan dua-dua ni maksudnya sama. Istirqaq dengan isti'bad, perhambaan. Sama je dua-dua maksud dia. Kadang orang Arab ni suka guna perkataan ni sama terdulang 2-3 kali. Tak menunjukkan perkataan dia ada banyak. Tu orang Arab Wa tu'azzizu, dan menguatkan. As-sawasiyah, kesamarataan. Bainal bashar, antara manusia. Bighaddin nazar, dengan bighaddin nazar maksudnya tanpa melihat. Bighaddin nazar, tanpa melihat. An alwanihim, warna kulit. Wa ajnasihim, dan kaum mereka. Qala Ali radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu berkata, la takun abdan. La tu maksudnya jangan. Jangan. Jangan menjadi hamba ghairak, kepada orang lain. Jangan jadi hamba kepada orang lain. Okey. Wa qad ja'alakallahu hurran. Dan Allah telah menjadikan kamu bebas. Kemudian, haisu i'tabarat al-insan, di mana manusia dianggap khalifah fil ard, sebagai khalifah di muka bumi. Wa sahiba amanah, dan pemilik amanah. Sahib amanah maksudnya pemilik amanah. Wulida min ajli imaratiha, yang dilahirkan daripada demi. Min ajli ni maksudnya demi. Imaratiha, mengimarahkan bumi. Manusia ni dicipta sebagai khalifah untuk mengimarahkan bumi. Wafqal mabadi, berasaskan prinsip-prinsip al-ijtimaiyah, kemasyarakatan, al-mushtarikah, yang dikongsi bersama. Okey, kemudian perenggan yang akhir, apa yang ada? Wa amma hakut ta'lim, adapun hak pendidikan. Wa hakul amal, dan hak pekerjaan, bekerja. Fahuma, kedua-duanya. Yadullah ni ala ihtiramil Islam, menunjukkan bahawa Islam menghormati
linnas, manusia, fi mumarasatah hayatihim, dalam kehidupan seharian mereka, dalam mumarasah ni maksudnya menjalani, dalam menjalani kehidupan mereka al-yaumiyah, seharian, fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, wal amal, dan bekerja, lidaman, untuk atau bagi menjamin tatawuri hadaratihim, kemajuan tamadun pemikiran, al-fikriyah tu pemikiran, wal ilmiyah, ilmiyah atau keilmuan, wal madiyah, kebendaan, wal maliyah, dan kewangan. Wa yatamul Islam, Islam mementingkan hakut tamalluk, hak pemilikan harta, li isba', bagi memenuhi hajat, isba' hajatih, memenuhi hajat, al-insaniyah, kemanusiaan mereka, mislu, seperti al-bai', penjualan, wa syira', pembelian, wa tijarah, perniagaan, wa yatakaffalu, dan merangkumi, bihuriyati ta'bir, kebebasan dalam bersuara, fi ibda'il ara, dalam memberikan pendapat, antarikil kitabah, melalui penulisan, antariki melalui penulisan atau dengan cara penulisan, wal kalam, awil kalam, ataupun bercakap, mislu, contoh, at-ta'bir an qadiyatul ijtimaiyah, bercakap tentang isu kemasyarakatan, atau siasiyah, politik, iktisadiyah, ekonomi, fil mujtama', dalam masyarakat. Wahakaza, oleh sebab itu, ikatan al-Islam, Islam telah sangat memberi perhatian atau sangat prihatin, sangat prihatin, bil insan, dengan terhadap manusia, wa hukukihi, dan hak-haknya, fi kafah, dalam setiap majalatil hayat, bidang kehidupan. Okey, jadi sekarang kita dah faham dah teks ni. Ada banyak hak yang ada kat sini. Jadi kita tengok dalam teks tu. Kat sini saya ada sharekan apa hak yang ada atau macam mana kita nak buat isi penting tu. Saya bagi isi penting tu dalam bentuk ayat-ayat yang dia tak ada sebarang penyambung kata. Jadi awak boleh gunakan kebiasaan awak untuk gunakan penyambung kata yang sesuai. Okay, sebab kalau soalan ni bagian karangan, maknanya kita kena mengarang lah juga. Tapi cara kita nak buat tu, mestilah kita tambahkan dengan perkataan-perkataan penyambung, kata penyambung, kan? Awalan, sanian, bijari bizalik, apa lagi? Idafatan ila zalik, macam itulah. Okay. Pertama, al-haqukul lati yakuluhal Islam minha hakul hayat. Ini yang peringkat pertama kita akan jumpa. Hak yang telah dipertanggungjawabkan kepada Islam, antaranya ialah hak hidup, hak musawat, persamaan, hakul huriyah, kebebasan, hakul karamah, hak kemuliaan, hakul tamaluk, hak memiliki harta, wa hakul ta'lim, hak belajar, hakul amal, hak bekerja, wa hakul ta'bir anil ra'yi. Okey, kalau tengok ayat yang susah buat ni, mesti ada wow. Kalau kita kan ada banyak kan, orang Arab memang cakap begitu. Jadi awak jangan buat ayat tu macam ayat Melayu koma, awak tak letak wow. Awak kena buat ayat Arab, macam ayat orang Arab lah. Koma tambah wow, sampailah habis. Macam tu. Orang Arab memang dia cakap macam tu. Dia bagi kita pelik, tapi memang orang Arab tulisannya begitu. Okey, isi kedua dekat perenggan pertama, kita jumpa haji lukuk hak ini, tamma umar satiha. Ada pelaksanaan dia fi maqasid syariah al-khamsah. Okey. Kita tak sebut syariah apa dia maqasid syariah yang 5 itu sebab dia kata wahyah, dia ada wahyah kan, penambahan kan. Jadi itu bukan isi penting dah, dia macam dia menjelaskan. Jadi rasanya tak perlu kita masukkan. Sebab nanti kita akan sebut hak-hak ini dalam perenggan-perenggan yang akan datang. Kita akan sebut yang satu persatu. Okey. Ini perenggan yang kedua. Fi hakil hayat, ada hak kehidupan,
awalu haqi akrahul Islam. Ni kita faqad haramal Islam. Islam telah mengharamkan. Dalam tu dia haramkan bunuh orang lain, wal intihar wal ijhad. Tu isi penting dia. Okey, satu lagi isi penting dia ialah apa yang Islam benarkan adalah al-mahzurat, larangan lil hifaz alal hayat, untuk menjaga kehidupan. Sebab kalau ada contoh dalam perkataan tu ada mislu, tu dah contoh kan, tak payah salin dah, dia bukan isi penting dah, dia adalah penerangan. Jadi tak perlu salin lah. Okey, seterusnya kita pergi perenggan yang ketiga. Hakul musawat wa atasawi. Apa maksud hakul musawat? Kita boleh lah ambil tu. Sebab yang isi penting dekat perenggan itu adalah apa maksud persamaan. Okey, dari segi apa? Okey, hak persamaan adalah sama di hadapan syarak dan undang-undang dari segi hak, kewajipan dan imtiyazat, keistimewaan wal himayah lil jami'. Okey. Ni isi penting yang dekat perenggan tu lah. Lepas tu dia ada haku apa yang saya tertinggal. Saya rasa satu yang saya tertinggal. Nanti kita tengok ada satu yang saya tertinggal. Seterusnya, annas yatamata'una bil huquq wal mumayyizat allati tamna'u tamyiz al-unsuri. Okey, dalam hak ni dalam hak huriyah, kat bawah saya tulis sebab saya olah ayat ni. Annas yatamata'una, orang manusia menikmati hak keistimewaan yang menegah daripada tamyiz unsuri, perbezaan perkauman. Maknanya Islam tak melihat pada kaum lah. Wal istirqaq wal istiqbat dalam teks tu. Jadi maksudnya sama, kita ambil salah satu sahaja. Istirqaq sahaja sebab tak nak ulang benda-benda, kita nak yang benda yang penting-penting je kan. Kemudian wa tu'azizu as-sawasiyah, dan membukukan persamaan bainal nasyar tanpa melihat kepada ajnasihim. Dalam teks ada alwanihim wa ajnasihim. Dua-dua perkataan tu maksudnya sama. Jadi saya ambil satu sahaja. Okey. Fi hukukil hurriyah, dalam hak hurriyah. Jadi perenggan yang ni untuk bercakap tentang hak kebebasan manusia. Okey, kemudian apa lagi yang dah keluarkan ni? Okey, kita ada hakul amal, hak bekerja. Okey, dekat perenggan last tu. Apa yang kita ada? Hakul ta'lim wal amal. Wal lidama ni tatawuri hadarat an-nas al-fikriyah wal madiyah. Kenapa boleh bekerja dan belajar ni? Untuk untuk memastikan kemajuan dan kemajuan hadarah manusia, ketamadunan manusia dari segi pemikiran dan harta. Dalam teks tu dia ada 2-3 perkataan yang sama, saya ambil yang penting-penting je. Fikriyah ni daripada taklim, belajar. Al-madiyah ni daripada amal. Okey. Isi seterusnya kita dapat daripada teks itu adalah Nahtamul Islam menekankan biha kita makhluk, hak memiliki harta. Apa tujuannya? Li'ishba'i hajatihim, untuk memenuhi keperluan manusia lah. Contoh kita kata apa? Kita nak beli rumah, memiliki rumah. Kenapa nak memiliki rumah? Sebab nak tinggal kat rumah. Ada rumah sendiri kan. Lebih afdal daripada kita, contohnya kita menyewa rumah. Sewa rumah tu rumah orang. Nanti kalau kita tak ada ke apa, anak-anak kita macam mana? Macam tu lah contohnya. Kita boleh memiliki kereta contohnya. Beli kereta. Kenapa nak beli kereta? Keperluan sekarang kan. Bukan kereta tu jadi macam kita nak kata, memanglah kereta tu kadang-kadang mengikut pada kita punya jenis dia, akan mengukur kita punya kemewahan hidup. Tapi nak kata kereta tu ada satu benda yang asas sekarang ni. Keperluan kita bergerak, nak mudah, nak cepat. Pengangkutan dekat negara kita pun kurang sikit lah yang buat pengangkutan kan. Jadi kita perlukan kereta. Okay, kemudian yang terakhir kita ada kat sini iaitu yatakaffalu bihuriyati ta'bir. Huriyah bebas dari segi pemikiran ni apa dia? Iaitu fi ibda'il ara, untuk menyatakan pendapat fi ayyi tariqin. Dalam apa-apa cara ni saya ubah ayat yang dalam teks tu fi ayyi tariqin, apa cara sekalipun. Sebab dalam teks tu ada cara kitabah, menulis, dan juga cara al-kalam, berkata-kata. Ada satu yang saya tertinggal, saya perasan, iaitu
Haku Al-Karamah. Al-Karamah tertinggal. Saya tak pasti ada di mana-mana. Jadi nanti kita perlu cari semula lah yang mana satu kat situ. Nanti insyaAllah kita akan masukkan dalam ni lah. Okay, saya insyaAllah saufa. Okay, akhirlah untuk rekod ni insyaAllah saufa nataki fi ad-darsil qadim.